Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Karim wa Habibil Makin Khatabil Nabiyyin Habibina Muhammadin Amin wa alihi wa sahbihi al-kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل وسلم وبارك عبدك ورسولك النبي الكريم نبينا حبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاشر الحضور إخوة الإسلام إخوة الإيمان. Kita sambung pada muka surat 177 tu ya. Bawah sekali insya-Allah. Yakni masih kita menyebut tentang yakni lanjutan daripada sifat Allah Ta'ala yang qudrat, iradat, ilmu dan hayat. Yang masuk pada peringkat kedua bagi menegakkan dalil, iaitu tanda wajib dia bersifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan 4 sifat. Ma'ni itu sifat qudrat, sifat iradat, ilmu dan hayat. Maka itu kita sebut, kita baca sikit dululah daripada permukaan dia tu. Sesungguhnya telah terdahulu bicara bahawa memberi bekas kudrat Allah Ta'ala itu terhenti ia pada akal atas iradat, dan bahawa iradatnya terhenti bekasnya atas ilmu, kerana bahawasanya iradat itu qasad kepada menentukan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Ya. Dan qasad itu disyaratkan dengan ilmu dan bersifat dengan kudrat dan iradat. Dan ilmu itu terhenti ia atas bersifat dengan hayat, kerana bahawasanya ia syarat padanya. Dan wujud sebagai masyurut, yakni yang disyaratkan, dengan ketiadaan syaratnya itu mustahil. Maknanya kalau tidak ada sifat hayat, macam mana nak ada kudrat, macam mana nak ada iradat, ilmu? 3 sifat tadi tidak akan ada. Jadi hayat ataupun hidup merupakan syarat bagi wujudnya, bagi adanya antara 3 sifat yang disebut tadilah. Itu artinya. Jadi maka kata musannif, dapat tidak, maka ketika itu wujud baharu, barang mana baharu ada yang terhenti atau bersifat orang yang baharu akan dia dengan ini segala sifat. Kerana jika ternafi sesuatu daripadanya, nescaya tidak didapatkan suatu daripada hawadis. Maknanya kata segala yang baru ni, alam langit bumi ni kita panggil hawadis lah. Lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebut hawadis, jamak kepada kalimah awalnya hadis. Hudus, al-hudusu. Hadis tu maknanya kita benda baru, perkara baru, makhluk, ya. Qadim Allah, hadis baru kita. Itu dia. Jadi maka kata hawadis tadi ni maknanya plural, jamak dia. Kalau ternafilah 3 sifat tadi. Sifat apa? Qudrat, iradat dan ilmu. Kalau ternafi 3 sifat tadi, maknanya ternafilah juga sifat hayat.
hidup. Contohnya kita lah sendiri, kita ada kuasa kecil, kita ada kehendak, betul tak? Dan kita pun ada ilmu. Tiga-tiga sifat ini ada pada kita dengan syarat kita hiduplah. Dengan ada kita hidup. Bila kita hidup, sifat hayat tu ada dengan kita hidup, maka adalah tiga sifat yang berikut. Jadi kalau kita nafi tiga sifat tadi, tolak, tak pakai sifat kudrat tidak ada, iradat tidak ada, ilmu tidak ada, maknanya tidak ada hayat. Macamlah kita juga, kalau tak ada kuasa, tak ada kehendak, tak ada ilmu, tak ada lagi dah. Itulah maksudnya kata tadi musannif tadi, ya. Jadi makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah di antara yang kata tadi ini jelas bahawa Tuhan adalah bersifat dengan sifat yang empat tadi, kudrat, iradat, ilmu dan hayat. Jadi secara tak langsung bila kita sebut sifat kudrat, bila kita sebut sifat kudrat, dengan sendirinya kita kalau ada kuasa, kita nak buat sesuatu, kuasa mesti kena ada kehendak. Kehendak kena berjalan sekali, serentak kena berjalan dengan kehendak, betul tak? Kalau tak ada kehendak kita tak buat. Kuasa kita buat, kita ada kuasa boleh buat sesuatu kerja, kena ada kehendak. Kalau tidak ada kehendak, kita tidak akan buat kerja itu. Macam itulah juga dihukumkan pada akal kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Bila Allah nak jadikan apa-apa perkara, dengan kudrat Allah jadikan setiap sesuatu itu mestilah diiringi dengan kehendak sifat iradat. Bila sudah bergabung kudrat dan iradat tadi ini, pasti yang nak buat kerja itu mestilah berilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana dia nak buat? Maka dengan sendirinya datanglah pula urutannya sifat ilmu. Jadi kudrat, iradat, ilmu. Bila sudah ada tiga-tiga sifat ini, sah pada akal kita menghukum bahawa yang bertiga-tiga sifat tadi ini mestilah bersifat dengan hayat ataupun hidup. Jadi hidup itu adalah syarat kepada masyurut. Masyurut tadi adalah sifat kudrat, iradat, ilmu itu adalah masyurut. Allah sebagai sifat hayat itu sebagai syarat. Itu hukumnya, ya. Jadi maknanya itu yang dikatakan tadi ini yang dimaksud oleh musannif. Dan kata dia lagi, dan jikalau ternafi iradat, nescaya ternafi kudrat. Kalau kita tolak tidak ada iradat, maka tentu tidak ada kuasa. Ya, sama ada satu antara duanya. Kalau kita tolak kuasa, tentu tidak ada kudrat, tidak ada kehendak. Kerana kedua-dua sifat ini mestilah berjalan serentak. Kudrat kena ada iradat. Kita nak buat apa perkara pun kena ada kehendak kita. Nah, kalau satu orang kita suruh buat kerja, dia tak mau buat, dia ada kemampuan boleh buat. Nah, kita tak, dia tak mau buat kerja tu, mesti maknanya bila kita tanya pasal apa tak buat kerja ni, aku tak mau buat. Kehendak kena ada penting, nampak tak? Sebab tu setiap kuasa bila kita kudrat mesti ada dengan iradatnya ni kehendak. Macam itulah juga kita hukum pada akal kita. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah menjadikan langit dan bumi dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, sah pada akal kita menerima bahwasanya Allah tentulah berkehendak menjadikan. Kalau tidak ada kehendak, tidak akan adalah langit dan bumi ini. Betul? Itu disebut sebagai Allah sebagai fa'ilul murid, Tuhan yang mencipta jadi dengan kehendak. Fa'ilul murid, fa'alul lima yurid, ada sebut dalam surah Al-Buruj. Itu kita faham, ya. Baik. Dan jikalau ternafi ilmu, dan jikalau ternafi iradat, nescaya ternafi kudrat. Dan jikalau ternafi ilmu, nescaya ternafi keduanya. Dan jikalau ternafi hayat, nescaya ternafi sekalian itu, kerana barang yang telah terdahulu terhenti segala sifat yang disebut atasnya. Kalau tak ada hayat, sama tak ada Tuhan. Kalau kita tidak ada hayat, tak ada Tuhan. Nafi sifat kudrat, tentu akan ternafi sifat iradat. Nafi sifat iradat, sudah pasti akan ternafi sifat ilmu. Ternafi sifat ilmu, sudah pasti ternafi sifat hayat. Jadi bila sudah ternafi sifat hayat, tentulah tidak ada Tuhan. Jadi macam mana nak ada langit dan bumi? Sedangkan dalil sudah terang, adanya langit dan bumi wujud sekarang. Ada langit dan bumi, adanya kita sendiri. Tentulah yang mengadakan kita ini yang maha hidup. Kemudian yang hidup itu pula tentulah berilmu.
Sebab dijadikan kita ini dengan begitu lengkap dan sempurna. Langit dan bumi berjalan dengan begitu sempurna. Tentulah yang menjadi langit dan bumi itu, yang hidup tadi ini, mempunyai ilmu. Wajib baginya sifat ilmu. Kalau sudah ada ilmu, baru boleh bekerja. Maka datanglah sifat iradat dan datanglah sifat kudrat. Itulah sebabnya 4 sifat ini diperbincangkan dalam bab yang kita baca sekarang ini. Baik. Dan kata musannif, kata musannif, yakni Syekh Sanusi. Siapa musannif di sini? Syekh Sanusi. Kita rujuk kitab dia lah. Kitab ni ditulis oleh Tuan Minal karang kitab ni yang kita baca ni. Ya. Syekh Wan Zainal Abidin Al-Fatani, dia dah tulis kitab ni. Kitab yang kita baca ni, ya, nama ada di depan tu, ya. Zainal Abidin Muhammad Al-Fatani, terkenal dengan nama Tuan Minal. Tuan-tuan kena tahu pengarang kitab ni. Aku duduk mengaji lama ada kitab ni, aku tak tahu siapa yang tak kenal lah. Kita kena tahu ni pengarang kitab ni. Jadi Tuan Minal ni ada terkenal dengan panggilan Tuan Minal, ya. Dia ada pondok di Sungai Dua, Pulau Pinang. Dia ada pondok. Asalnya ada pondok di sekarang dah tak ada lah. Nampak ya? Dia buka pondok di Sungai Dua, di Pulau Pinang, Tuan Minal. Dia ni salah seorang daripada guru di Masjidil Haram. Cukup alim sungguh, ya. Alim sungguh, ya. Dan beliau mengambil isi kandungan kitab ni dirujuk dengan kitab Ummul Barahin. Ummul Barahin ini adalah kitab yang disusun tulis oleh Syekh Sanusi. Itu kata musannif ni. Dan kata musannif, musannif artinya Syekh Sanusi yang menyusun kitab Ummul Barahin. Daripada kitab itulah disaring, nampak tak? Disunting, disusun, dikarang pula dengan satu susun kata syarah yang tersendiri oleh Tuan Minal. Ini kita baca sekarang ni kitab Tuan Minal. Dia faham kan? Jadi berkata musannif, jikalau ternapi sesuatu daripadanya, ternapi mana-mana sifat antara 4 tadilah, tolak sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, tolak mana-mana satu pun kita tolak tadi ini, nescaya tiada dapat sesuatu daripada segala yang baru, nescaya tidak ada langit dan bumi ini. Mana-mana sifat yang 4 ni kalau kita tolak, ternapi, maka tidak adalah langit dan bumi dan tidak adalah kita sekarang ni. Nampak tak? Itu dalil dia. Pasal apa ditekan sangat bab ni? Kenapa ditekan bab ni sangat? Kerana ada firqah, ada buak dalam kalangan umat Islam ni yang berfaham begitu. Dia kata Tuhan tidak ada sifat, tidak ada sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, tidak ada kepada Allah. Nampak tak? Jadi dia pakai semua sifat ma'nawiyah. Nampak tak? Allah menjadikan langit dengan zatnya. Allah berkehendak menjadikan langit dan bumi dengan zatnya. Allah menjadikan langit dan bumi, iaitu di mana Allah berilmu dengan zatnya, bukan dengan ilmu. Dengan semua dengan zat. Jadi tidak ada, dia pakai terus kepada zat, dia tak sebut sifat. Berarti dia menafikan sifat. Sedangkan Al-Quran sendiri telah meletakkan banyak sekali, menyebut banyak sifat-sifat Allah dalam Al-Quran. Sifat kudrat contohnya banyak kita jumpa kan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu sifat. Nampak tak? Kalau zat, itu dia. Allah ada sesuatu berkuasa. Nampak? Itu qadir, itu sifat. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir itu sifat kan? Sifat kudrat. Jadi macam mana kita nak nafi? Jadi bukanlah, maknanya kalau kita kata Allah tu menjadikan semua dengan zat, biar betul lah. Apabila kita telah menguasai ilmu tauhid, mengenal sifat-sifat Allah ni, kita tak boleh lah kata langit Tuhan bumi buat dengan kudrat. Tak boleh lah. Dalam majlis ilmu boleh kita bercakap begitu.
luak pada majlis ilmu, kita kena kata apa? Siapa di langit dan bumi? Allah. Siapa yang menghidupkan manusia? Allah. Siapa yang mentadbirkan langit dan bumi? Allah. Masa tu kita tak boleh kata kudrat Allah, tak boleh. Nampak tak? Ini adab dalam kita membicarakan sifat-sifat Allah. Nampak ya? Kalau di luar, kita keluar di luar daripada majlis ilmu, kita tak boleh kata kudrat bagi langit, iradat bagi langit, ilmu bagi langit. Tak boleh. Kita kena kata langsung Allah. Sebab itu mengambil daripada Al-Quran sendiri. Wa idza sa'altahu wa idza sa'alu man khalaqas samawati wal ard wa sakhara syamsa wal qamar. Bila kamu bertanya kepada orang kafirin, siapa yang menjadikan langit dan bumi, yang beredarkan matahari dan bulan, la yaqulun Allah, mereka akan kata Allah. Dia tak kata sifat, dia tak kata kudrat. Allah sendiri ajak kita bercakap begitu. Maka tu kita kena kata Allah tu lah. Tapi secara terperinci, secara hukum akal, secara perbahasan dalam akal, kita kena kata apa? Sifat. Ada sifat. Tuhan nak buat langit dan bumi, kena ada sifat. Orang nak menulis, kena ada tangan dia. Tapi takkan dah ada tulisan, kita kata tulisan siapa tulis? Tangan tulis. Salah. Nampak bahasa. Faham ya? Nak tulis kena ada tangan, nak makan kena ada tangan, nak berpegang, nak itu dan ini kena ada tangan, nak berjalan kena ada kaki, nak melihat kena ada mata, nak mendengar kena ada telinga. Betul? Jadi makna kata tangan, kaki, telinga, mata itu sifat, bukan zat. Sifat. Tapi sifat itu berdiri kepada zat. Apabila seorang melukis, dia melukis dengan tangan. Betul tak? Bila melukis dengan tangan, bila kita nampak lukisan, kita akan kata siapa lukis. Kita tak kata tangan si Polan-Polan. Kita tak kata lagu tu. Kita akan sebut nama orang tu. Ya. Gambar Mona Lisa yang besar. Ya. Yang melukis tangan tu, yang melukis gambar Mona Lisa tu adalah tangan. Leonardo da Vinci. Nama dia Leonardo da Vinci. Dia yang lukis. Dia kena pakai tangan nak lukis tu. Betul tak? Dia kena ada ilmu, dia kena ada kehendak. Kalau tak ada kehendak, dia tak akan lukis. Dia tengok budak perempuan tu muram, kematian ayah, kematian ibu, tak ada siapa nak jaga. Ni Leonardo da Vinci tengok Mona Lisa. Masa tu dia masih kecil lagi lah, ya. Umur dia dalam 8 tahun. Jadi dia pergi, ni pakcik nak lukis gambar Cik Mau lah. Pasal dia tak senyum, dia tak reti nak senyum dalam Mona Lisa ni. Ini riwayat cerita dia lah. Tak senyum, ya, tak reti nak senyum, muka duk sepik dulu tu lah muka dia, duk murum macam tu lah. Jadi Leonardo pergi kat dia, ni pakcik nak lukis gambar Cik Mau dah. Dia tak kata apa, dia senang. Pakcik duduk sini, pakcik nak lukis. Mesti ada kehendak nak lukis. Kalau tak ada kehendak, macam mana nak lukis? Kehendak dia nak melukis. Betul tak? Kudrat tu umpama tangan lah. Kehendak dia kena ada. Kehendak tu kena ada dulu. Follow up dengan kehendak. Bila ada kehendak, baru dia melukis. Nampak tak? Jadi bila dah siap gambar tu, kita nak kata apa? Siapa lukis? Tangan Leonardo lukis. Betul? Kita kata dulu lah. Kita akan sebut nama dia terus lah. Leonardo da Vinci. Nampak tak? Hebatnya dia tadi ni. Hebatnya tadi Leonardo da Vinci ni, sehingga kita punya pendekar Melayu kita, Hang Tuah, pergi jumpa dia, tahu tak? Hang Tuah ada jumpa Leonardo da Vinci. Ini dibuat kajian, UKM, Universiti Kebangsaan, buat kajian, ya, tentang Hang Tuah ni. Hang Tuah pergi jumpa Leonardo da Vinci. Sebab Leonardo da Vinci seorang yang ilmuwan. Dia ada ilmu, dia boleh ilmu falak, boleh ilmu matematik, dia boleh algebra, dan dia boleh ilmu perubatan. Nampak tak? Dan dia seorang pelukis. Tu dia, banyak sekali ilmu dia. Maka tu Hang Tuah pergi jumpa dia. Ada pasal Hang Tuah jumpa dia tadi. Nampak? Ya, nak buat senjata. Nampak tak? Minta dia reka lagu mana nak buat senjata. Tu dia. Nampak tak? Nak lawan dengan Portugis. Nak lawan dengan Portugis. Tu dia. Ada. Apa senjata yang boleh buat? Itu yang dia kata dia recommend.
guna senapang, nampak tak? Ya. Itu yang kata orang prajurit Melayu Melaka tadi, guna senjata selain daripada kerih. Kerih tak boleh. Nak lawan dengan Portugis, mana boleh pakai kerih? Jumpa Leonardo da Vinci, nampak tak? Kemudian sampai pergi ke Turki, nampak tak? Sebab nak kena ada pula orang yang nak kena sponsor perbelanjaan besar, pergi jumpa Turki pula. Hang Tuah pergi jumpa Turki, nampak tak? Lepas tu dia pergi Jepun, jumpa pula Maharaja Jepun pula, ya. Sebab tu ada kerih di Jepun tu, ada simpan kerih, ya. Manuskrip lama dia ada simpan kerih, ya. Kerana Hang Tuah sudah jumpa mereka. Tu, ya. Hang Tuah ni boleh bercakap 12 bahasa. 12 bahasa. Maaf, 11 bahasa. Salah sebut. 11 bahasa dia boleh bercakap Hang Tuah ni. Nampak lagi, ya. Itulah hebat tak hebat lah mereka Melayu ni. Itu kita saja kita cerita bila itu. Yang ni atas daripada kajian dibuat oleh UKM, Universiti Kebangsaan. Dia saya ambil daripada model tu lah. Nah, kutiap saya pun tak berani nak cerita benda tu ni. Mana Ustaz dia ambil? Nah, ada dia punya artikel yang ditulis begitu kemas. Jadi kita boleh bawa perkara tu, baik. Kemudian kata musannif, jikalau Nabi tadi ini daripada saya tidak dapat sesuatu daripada segala yang baru, diiktirad akan dia, nampak tak? Dengan bahawasanya mulazamah belaziman dan tidak boleh bercerai. Nampak tak? Diiktirad ni makna kata dibantah secara saintifik, secara ilmiah oleh puak yang dipanggil Mu'tazilah. Mu'tazilah ni sekarang kita panggil liberalism lah sekarang ni. Sekarang ni kita panggil liberalism depa ni, ya. Dia pakai lebih kepada akal. Dia kalau tak munasabah dengan akal, tolak. Walaupun ada nas, walaupun ada dalil, walaupun ada pertunjuk daripada Quran dan hadis, walaupun ada kenyataan dalam hadis dan Quran, tapi menyalahi akal, buang. Tak pakai. Ini liberalism, faham tak? Ya. Yang telah dipelopor sekarang oleh kerajaan Saudi. Saudi dah pakai liberalism sekarang. Istihar pada tahun 2019 Muhammad Salman telah buat istihar, ya. Saudi adalah, dia ada dua, tapi tak sekali, dua-dua ni tak campur. Dia Wahhabism dan dia juga liberalism. Kami Saudi ni adalah Wahhabism. Kalau segi agama, kami Wahhabism. Dia dari segi pentadbiran, urusan, kami liberalism. Saudi habang sekarang, nampak? Auzubillah. Takut di sana habis. Jadi sana bila liberalism, orang perempuan sampai di antaranya tak wajib lagi tutup aurat. Tak wajib tutup aurat. Boleh buka tudung orang perempuan, nampak tak? Sampai beberapa model daripada Saudi telah pergi ke Amerika, pergi ke mana-mana, nampak? Keluar ada majalah-majalah dengan tak bertudung perempuan-perempuan Arab sekarang. Itu di antara liberalism ni. Dulunya kita panggil Mu'tazilah lah. Mu'tazilah ni faham begitulah, maknanya diiktirad. Dibantah oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah diiktirad ni dibantah secara ilmiah. Mulazamah belaziman dan tidak boleh bercerai. Dia kata kudrat masuk kepada zat Allah dipanggil Qadirun. Jadi kita pakai Qadirun sudahlah, tak payah pakai kudrat. Qadirun tu nama yang punya sifat, ya. Qadirun makna kita yang berkuasa, Allah yang berkuasa, nampak tak? Jadi bila kita yang berkuasa, tak payah sebut sifat lah, nampak tak? Yang berkendak, tak payah sebut kendak lah, asing, tak payah lah asing. Kendak tu asing, zat asing, tak payah. Macam sekarang kita mengaji mengikut akidah, dan akidah Sunnah wal Jamaah mengikut mazhab Sunnah wal Jamaah atas Asy'ariyah. Atas Asy'ariyah, ya. Dia ada sampai 13 lah. Masuk pula Maturidiyah, jadilah 20. Jadi 7 Imam Abu Hasan Asy'ari menyusun sampai 7 saja. Yang akhir 7 ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, sifat. Jadi datang anak murid dia sendiri, Abdul Mansur Al-Maturidi, anak murid kepada Abu Hasan Asy'ari. Dia tambah lagi, dia extend lagi, bagi lagi kemas. Dia kata kudrat, iradah, ilmu, hayat itu sifat. Sifat ini mesti ada mausuf. Bila ada sifat kena ada mausuf. Mana yang punya sifat,
Mana boleh ada sifat tidak ada mausuf? Kalau ada syarat kena ada masyurut, nampak tak? Kalau kena aidah kena ada ma'lul, nampak tak? Jadi kalau ada sifat kena ada zat yang punya sifat. Kalau ada tangan mesti ada badan, betul tak? Kalau ada mata telinga mesti kena ada kepala, betul tak? Itu maksud dia, faham ya? Ini kata Abul Mansur Al-Maturidi. Tapi Mu'tazilah kata tak payah. Tak payah kita perasing, kita buat dua sektor, satu sifat, satu zat. Kita gabungkan sekali, maknanya kita pakai satu saja. Yang berkuasa, yang berkehendak, yang berilmu, yang hidup, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata. Habis. Jadi kudrat, ira, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tak payah sebut. Tidak ada. Nampak tak? Kerana Allah bagi jadi terus dengan zat dia, bukan dengan sifat dia. Tengok dia biru tu pula. Nampak tu? Ini faham Mu'tazilah. Dia pakai akal. Wazihnya nas Quran tu ada sebut nama-nama Allah. Innallaha sami'un alim. Sami'un, Tuhan sebut sebenarnya Allah tu mendengar lagi mengetahui. Bila Allah sebut dia sami', innallaha basirun bima ta'malun. Allah melihat apa yang kamu buat. Basirun bima ta'malun. Bila kita basirun bima ta'malun ni, muri erti bahawa Allah tu melihat. Itu sifat basar tu. Itu sifat sama tu, mendengar. Jadi kita nafi tak mana? Mu'tazilah nafi. Sedangkan Quran ada nas, ada dalil. Nampak tak? Itu saya kata tadi ni, puak-puak ni dia pakai akal. Dia lebih kepada rasional konon. Tidak nak? Jadi makanya kita dalam mazhab Asy'ariyah, tauhid kita mazhab Asy'ariyah, tuan-tuan. Fiqh ibadat kita mazhab Syafi'i. Tuan-tuan kena tahu ni baru sampai kepada Rasulullah. Ibadat kita ada buat puasa, zakat, sembahyang, zakat, haji ni kita ikut mazhab Syafi'i. Dalam soal akidah, tauhid, kita ikut mazhab Asy'ari, Maturidi. Kena faham dulu tu. Nampak tak? Kalau tidak, tak ada. Jaluk tu tak sampai ke Nabi. Kalau tak ada mereka ni, tarikah tu tak ada, kita tak sampai ke Nabi. Nampak tak? Kalau tak pakai mereka lah. Tak pakai mereka, nak pakai apa? Siapa beritahu kat tuan-tuan kata Allah tu wujud? Allah tu sifat kudrat. Tuan-tuan boleh buat sendiri ke? Boleh buka Quran kaji sendiri ke? Tak boleh. Kita tak mampu. Ya, kita tak mampu nak buat suntingan daripada Quran tu, meletak sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kita tak pandai, kita tak erti. Banyak kelemahan-kelemahan kita. Nampak tak? Jadi maka kerana itu, mereka adalah spesialis dia. Para ulama ni spesialis, pakar. Ya, mujtahid. Mereka ada ilmu. Mereka lah tolong buka mari bagi dia. Mereka tolong istinbat daripada Al-Quran dan hadis. Dalam begitu banyak sifat-sifat Allah, mereka boleh pilih buat suntingan 20 sifat dia. Untuk yang ni cukup memadai. Dengan 20 sifat ni, tuan-tuan, kita mengetahui kita sudah dapat coverage dia. Ya, seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Nampak tak? Sifat-sifat yang 20 ini sudah cukup memperkenalkan kita, ya, kepada zat dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kenal, barulah beribadat kita sah. Tak kenal buat ibadat apa? Aku sujud kepada Allah, sifat Allah kita tak kenal. Nampak? Aku berdoa kepada Allah, sifat Allah kita tak kenal. Orang pergi bawa umrah. Banyak orang bawa umrah ni kan, ya. Tu dia. Pergi bawa umrah ni, apa dia pergi cari di Mekah ni? Pergi cari apa di Mekah umrah? Cuba tanya dia. Tanya kita sendiri, jangan tanya orang. Aku pergi umrah pasal apa? Apa orang nak jawab? Ya? Pergi umrah pasal orang lebih kita pergi lah. Begitu. Umrah ibadat. Ya. Kita pergi buat umrah tu, kita buat umrah dan haji ni, tuan-tuan, kita pergi ziarah Allah, tahu tak? Sebenarnya orang buat kerja haji, kerja umrah tu nak pergi ziarah Allah. Kalau seorang kata, Ustaz, saya nak pergi umrah bulan depan. Bulan depan saya nak pergi ziarah Allah. Itu maksud dia. Nampak tak? Ziarah. Bila nak ziarah Allah, tentu kita kena kenal Allah. Kalau tak kenal ziarah, macam mana? Betul tak? Saya nak pergi ziarah si fulan. Hang kenal ke tak kenal? Habis hang pergi ziarah apa?
Inilah penting ilmu ni, nampak tak? Hanya sekadar-kadar pergi tawaf saja, kemudian sa'i, kemudian gunting, dia tidak jadi lagi ziarah, dia jadi hanya sebagai megangin ya. Dia panggil dharma wisata. Ya, itu dia. Faham? Berapa ramai tu bila? Cuba bertanya tengok yang pergi umrah ni, hang kenal Allah. Ni hang nak pergi umrah kan? Hang nak pergi ziarah Tuhan kan? Hang tolong sebut 4 sifat makni kat Ustaz, Tuhan punya sifat. Apa dia sifat makni? Habis hang pergi ziarah apa? Hang pergi ziarah siapa? Nampak? Maka itu kita nak kena faham ya. Ni banyak tu. Sebab tu Umar bin Khattab kata zaman dia kata kepada Sayyidina Ali, aku bimbang di akhir zaman nanti ya, umat Islam nanti buat kerja umrah ni lebih kepada megangin. Sebab orang limpi kita pergi, orang pakat dopi kita pakat dopi, nampak ya. Dia tak tahu dia pergi itu pasal apa. Hanya dia tahu kita pergi buat umrah ya. Iyalah buat umrah pasal apa? Mesti ada sebab. Sebab tu kita guna bahasa ziarah. Haji itu adalah menziarahi Baitullah dengan melakukan tawaf serta beberapa syarat yang tertentu tertakluk pada ketika masa yang tertentu. Itu dia. Itu haji. Kalau umrah dia tak abang masa. Menziarahi Baitullah. Ziarahi Baitullah. Kenapa ziarah Baitullah? Bait al-bait ada nama Allah. Sebab Allah bukan lagu kita, bukan zat yang macam kita, terjemur yang macam kita. Allah zat mutlak yang tidak bersamaan dengan segala makhluk yang baru, tidak bersamaan dengan yang baru. Maka itu kita nak ziarah dia, ziarah rumah. Nampak tak? Bila ziarah rumah seolah-olah macam ziarah Allah. Itulah maksudnya. Tapi kita kena kenal lah. Dah kenal rumah Baitullah tu kita kenal, tak apalah. Tu tak tanya Baitullah lagi tu. Tak tanya Baitullah lagi. Apa ziarah Baitullah ni, apa dia Baitullah tu, apa dia? Nampak tak? Tu lah. Tu dia. Makanya kita nak kena faham sampai ke situ. Orang nak buat kerja umrah ni tuan-tuan, wajib kena ada ilmu ni. Ilmu mengenal Tuhan ni wajib kena ada, baru boleh buat umrah. Nampak? Tak kerja buang duit saja. Nampak? Kena la tusihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah apapun ibadah itu melainkan kamu kenal siapa yang kamu sembah. Nampak? Boleh faham tak? Ya? Tu dengan tak ngaji, dengan apa tak ada, tuan-tuan jemaah pergi buat umrah. Dah tu bawa pula anak pinak pula, bawa budak-budak ramai pula. Nampak? Apa ni? Hang nak pergi ziarah Tuhan tau tak? Sendiri personal kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bawa keluarga ni dia buat apa? Orang dulu-dulu, orang tua dulu pergi makan kenduri bawa anak, dia tak bagi lah. Dia kenduri dulu. Kenduri kahwin dulu kan. Kalau pergi kenduri kahwin, orang tua habis, budak-budak anak tak bawa. Nampak? Pasal nak pergi makan kenduri tu lapis makan kenduri tu. Nampak? Tak itu kan? Alah ni dah adalah. Itu caranya kita pergi ziarah Allah, kita dengan Allah. Kita nak pergi jumpa Allah sendiri. Kenapa kita nak jumpa Allah? Nak ziarah Allah kenapa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan menghadap Allah sehari 5 kali. 5 kali kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sehari. Tak terasa ke rindu nak jumpa Tuhan? Tak terasa kan? Ya. 5 kali sebab tu dia kata sekali kita angkat takbir Allahu Akbar. Ya. Habis seluruh jasad kita lahiriah kita, tiap-tiap bulu rumah kita tadi satu bajikan. Allah padam dosa, satu dosa. Tiap-tiap pun daripada kita angkat takbir saja tu. Bila kita rokok, kita angkat kepala satu haji. Dapat? Dia nampak tak? Rokok, angkat kepala satu haji. Haji. Itu dia. Masya-Allah. Tu punya besar rokok. Sebab kita rokok kepada Allah. Dalam kita rokok sujud kepada Allah tadi, tak terasa ke rindu duduk tengok. Kalau orang biasa duduk tengok gambar, tak terindu nak jumpa dia. Nampak? Cara orang manusia lah, duduk tengok gambar dia apa semua. Aku dah tengok rupa, dah kenal semua, rindu nak jumpa. Nampak tak? Ya. Macam artis lah. Artis nak main, nak buat sepersembahan, pakat menurun-turun penuh stadium. Nah,
Dia bukan nak tengok sangat cerita artis tu, dia nak tengok artis tu betul tak? Betul tak? Kita 5 kali sehari kepada Allah, tak ada terasa rindu nak jumpa Tuhan. Nampak tak? Jadi kita nak rindu, oleh kerana rindu kepada Allah, kita pergi tengok rumah dia pun jadilah. Tak dapat tengok orang, dapat tengok rumah dia. Sebab Allah bukan macam kita. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bersamaan dengan segala yang baru. Itulah artinya kita ziarah Makkah untuk kerja umrah. Nampak tak? Ya. Sebab tu dia tak bagi tiap-tiap tahun untuk pergi ni, apa cerita? Lebih pada makan angin. Nampak tak? Dah pergi sekali rindu, 5 tahun pula baru pergi. Lepas 5 tahun baru pergi pula. Cantik dah. Baru ada rindu. 5 tahun ni. Tiap tahun tak rindu. Berkelahi dia berkelahi. Siapa berkelahi tapi lainnya tak ada. Dulu ada mutawif Arab ni. Tiap-tiap kali bila rombongan haji masuk, bila nak pergi tawaf, kena kontak dengan mutawif Arab dia balah. Dia ada bash, ada lencana. Nampak tak? Ya. Silakan muazzin memandangkan azan dulu. Azan silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allah. سيدنا محمد الفضيل والشرفاء ودرجة العاطرة يا باطل القول حل الشفاعة ارحم وأنت الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن نصره وواله. Ya. Itu yang dikatakan kita baca tadi, kita tengok ya, yang rangkaian kata Mustalamah, iaitu bahawasanya mulazamah berlaziman muka surat 178 atas sekali, bahawasanya mulazamah berlaziman dan tidak cerai. Maknanya jangan sebut kudrat satu Allah bumi yang kuasa yang rendah. Apa yang sebut qadirun pengajian apa nama Syairah Maturidiyah. Tapi kata ini Mu'tazilah mereka kata yang mulazamah berlaziman tidak boleh. Ini tertegah bahawasanya tidak lazim daripada ternapi sifat makni keadaan suatu daripada segala yang, tetapi harus ternapi dan didapat segala yang
bersandar ke segala yang baru. Sebarang yang berkata oleh Mu'tazilah, nampak? Itu faham dia, ya. Itu ya. Jadi maknanya mengikut kata apa yang disebut oleh Syekh Sanusi tadilah, kalau hilang satu daripada sifat-sifat itu, saya tidak akan dapat segala yang baru. Alasan ini dikritik adanya keterkaitan dan tidak dapat diterima kerana tidak mesti hilang sifat-sifat ma'ni, hilang juga wujud suatu yang baru. Sama, nampak dah? Mana-mana sifat Allah ni kalau kita nafi, tidak ada lah langit dan bumi ni. Kudrat, kita nafi sifat kudrat, sah. Nafi kudrat, tidak adalah hasil ciptaan langit dan bumi tadi ini tidak wujud. Itu katanya tadi ini. Tetapi hilangnya hanya diperkira, namun yang baru akan tetap, akan kerana semua yang baru itu bersandar kepada sifat ma'nawiyah, seperti dikatakan Mu'tazilah yang menolak semua sifat ma'ni. Nampak? Mu'tazilah tolak semua sifat ma'ni, dia tolak, tak pakai, ya. Yang ni macamnya ke tadi ini, maka bahasanya mereka itu tidak mensabitkan mereka itu ke sifat ma'ni, tolaklah, dan hanya mensabitkan ke sifat ma'nawiyah saja. Ya. Kita tak boleh, kita kena pakai dua-dua. Kudrat ada, qadirun pun ada. Kudrat, qadirun, ma'nawiyah, dua-dua kita kena pakai. Maka berkata mereka itu, Allah qadir dengan zatnya, nampak? Kuasa dengan kudratnya, yang di atasnya, dan murid dengan zatnya, dengan zatnya, tiada dengan iradat yang lebih hingga akhirnya. Tujuh sifat tu dia tolak, tujuh sifat tadi dia sandang terus kepada zat Allah, dia pakai semua, ya. Jadi langit, habis Allah jadikan bumi, jadikan itu dan ini, maknanya tidak sebut semuanya Allah dengan zat dia, bukan dengan sifat dia. Jadi tidak sifat. Sedangkan Allah ada sebut sifat-sifat itu dalam Quran Karim. Inilah yang dipakai oleh Mu'tazilah, kita tak boleh pakai begitu. Sebab kita kena sabit juga, kena tetap juga adanya ma'ni, adanya ma'nawi, adanya kudrat, adanya qadirun. Kudrat tu ma'ni, qadir tu ma'na. Mesti ada lazim-laziman. Kita tak nafikan, kita tetap terima. Bila kerja, kena ada tangan, kena ada badan. Dua-dua kita terima. Tangan pun ada, badan pun ada. Betul tak? Kita terima dua-dua. Melihat mata, ya. Jadi maknanya kata, bukan kita melihat dengan zat, melihat dengan mata. Adakah orang kata melihat dengan zat? Saya melihat dengan zat saya. Dah. Saya nampak dengan zat saya sendiri. Contohlah kalau kita nak bagi tahulah apa-apa kenyataan kot nah. Selalu kita nak kata apa? Saya nampak dengan mata saya sendiri. Betul tak? Tengok bahasa kita guna hari-hari kan. Kita sebut surat sifat kita, mata. Rasanya mata tu berdiri kepada kepala, kepala berdiri kepada zat badan. Siapa kita tak kata melihat zat? Ini kata tengok aku dah. Inilah artinya sifat ma'ni. Dia kena adanya sifat ma'ni. Tapi Mu'tazilah kata ada sifat ma'ni. Semua zat Allah. Allah jadikan langit dengan zat dia. Dia mendengar dengan zat dia. Dia berkata-kata dengan zat dia. Dia melihat dengan zat. Nampak? Dia hidup dengan zat dia. Dia mentadbir dengan zat dia. Habis sifat boleh mana? Nampak? Itulah kekurangan dalam mazhab, dalam firqah Mu'tazilah. Kita tak boleh pakai yang begitu lah. Salah. Jadi kita kena terus tapi menetapkan adanya dua-dua sifat Allah. Sifat ma'nawiyah pun ada, sifat ma'ani pun ada. Itu kata musannif. Baik. Jadi kata musannif lagi di sini, ya. Dan jawab akan dia dengan bahawasanya qaul yang mengisbatkan sifat ma'nawiyah tiada isbatkan sifat ma'ani itu, yang kata Mu'tazilah tadi adalah Allah itu qadir dengan tiada kudrat dan murid dengan tiada iradah. Seperti demikian hingga akhir sangatlah batal. Tak betul, nampak tak? Allah berkehendak bukan dengan sifat. Allah berkuasa bukan dengan sifat. Allah melihat bukan dengan sifat. Allah mendengar bukan dengan sifat. Janggal tu lah. Tak betul ya? Tak betul ya? Allah melihat dengan sifatnya. Sifat apa? Sifat basar. Allah mendengar dengan sifatnya. Sifat apa? Sifat sama'.
Allah mengetahui dengan sifatnya. Sifat apa? Sifat ilmu. Tinggal lagi jangan pergi kata lah Allah melihat dengan sifatnya, pergi kata sifat Allah tu macam kita. Yang tu tak betul. Kita pergi tambah pula ada mata, yang tu tak kena. Nampak tak? Allah melihat dengan sifat basarnya, sifat melihatnya. Takat tu sudah, jangan pergi jauh lagi lah. Jangan kita pergi melalut pergi jauh. Melihat dengan sifat basarnya. Basar Allah, Tuhan pula melihat dengan biji mata. Kacau. Tinggal lagi biji mata Tuhan, bukan aku biji mata kita. Ini jadi mujassimah. Satu firqah lagi wujud dalam masyarakat Islam, dia panggil mujassimah, yang mentajsimkan Tuhan. Nampak tak? Tak betul. Kita melihat dengan biji mata, betul? Sifat kita melihat, dan kita melihat biji mata. Itu kita. Jangan pergi kata Allah dulu tu. Allah melihat dengan sifat basarnya. Basar Allah tu ada biji mata. Biji mata Allah tak sama lagu kita. Tak betul. Kalau kata lagu tu ternapi satu sifat Allah. Sifat apa? Qiyamuhu binafsihi al-qayyum tu. Sifat qayyum tu kita buang, tak pakai. Nampak tak? Al-qayyum ni maknanya Allah berdiri sendiri. Dia melihat sendiri, bukan dengan biji mata. Kalau biji mata lemah, sebab tak ada biji mata tak boleh tengok. Nampak tak? Jadi Tuhan bukan berdiri sendiri. Antara berdiri sendiri tadi melihat dengan biji mata. Bila Allah melihat dengan biji mata, makna kata Allah lemah, dia bergantung pada biji mata. Nampak tak? Tak ada biji mata, dia tak tengok. Kita panggil seorang pakar mata, suruh hujah pasal mata ni. Allah, yang dikupas pasal mata saja, nak bentuk sebiji mata tu tadi ni, ya, dia punya protokol tu berapa banyak tu, ya, sampai wujud satu universiti lah kira, ya, nak kaji sebiji mata. Kalau kata Tuhan ada mata, jenuh macam kita. Tak gitu kan? Kena ada biji mata, kena ada sarah mata, kena ada bola mata, kena ada cahaya mata, kena ada kornea mata. Banyak cerita. Nampak tak? Bila ada benda-benda lagu ni sah. Bila ada benda-benda lagu ni, dia akan menghadapi kerosakan. Betul tak? Betul tak? Sebatang besi tak rosak. Besi tu bila kita pasang jadi satu jendera, boleh rosak. Dia tak? Nampak tu tak? Kalau semata-mata sebatang besi, dia tak rosak, letak tang tu, tu lah macam tu lah. Nampak tak? Tapi kita guna dia besi tu, kita rombak, kita bentuk, kita buat suatu alat dan sebagainya dengan besi-besi itu tadi, dia akan menghadapi kerosakan. Dia tak? Jadi macam tu juga. Kalau Allah juga ada biji mata macam kita, walaupun tak sama macam kita, tetap kita kata ada biji mata juga, kita pegang alasan tu, tentulah Allah akan menghadapi juga masalah macam kita. Ada rabunnya, nampak tak? Ada butanya, ada glaukomanya, nampak? Ada kataraknya, nampak tak ya? Lama-lama tak nampak, duk berlaku perang-perang, pada Tuhan tak nampak pasal ada katarak. Nampak tak? Mana Tuhan tak tolong kita? Pasal apa Tuhan tak tolong ni? Orang Islam duk kena bantai ni dengan orang kafirin. Yahudi duk bantai orang Islam ni. Apa Tuhan tak nampak? Ya, pasal Tuhan ada biji mata macam kita, kacau. Ada katarak, Tuhan tak nampak. Nampak lah. Atau glaukoma, vision dia kecil. Betul tak? Ini tak boleh. Faham? Maka tu Allah qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Dia melihat dengan sifat melihat dia sendiri, yang dia sajalah mengetahui hakikat itu. Nafsi, dia kata sifat wujud tu nafsiyah, sifat dia sendiri. Dia sendiri tahu wujud nafsiyah, wujud melihat, wujud mendengar, wujud berkata-kata. Nafsiyah, Allah sendiri yang tahu. Kebetulan Tuhan jadi manusia tu melihat dengan mata. Tuhan boleh buat juga kita melihat dengan hidung, boleh tak? Boleh. Tuhan boleh buat juga mendengar dengan mulut, boleh. Tapi kebetulan bila Tuhan jadikan rangka manusia tu, bentuk manusia tu, sifat manusia tu, dijadikan mata tu sebagai alat melihat, jadikan kaki sebagai berjalan. Itu kata satu hadis, kita tengok dulu ada satu hadis Nabi kata apa? Tentang as-sirat al-mustaqim. Ya, manusia, kita seluruhnya, manusia dan jin, akan melintasi jambatan as-sirat al-mustaqim. Ada yang pantas macam kilat, ada yang deras macam angin,
Ada yang laju pantas, nampak tak? Macam orang berkuda. Ada yang berlari kencang. Ada yang berjalan dengan begitu kemas dan pantas. Ada yang merangkak-rangkak. Ada yang berjalan dengan lutut. Tak apa lagi berjalan lutut lah. Ada yang berjalan dengan muka. Nabi kata, berjalan dengan muka. Ya Allah, muka dia seret kat atas tanah, kat atas jambatan tu. Pakat habis luka dengan berdarah apa semua dah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh jalan dengan muka ke? Tengok, sahabat tanya ke Nabi, boleh jalan dengan muka ke? Nabi kata, hang berjalan sekarang, Tuhan bagi jadi kaki hang berjalan. Allah, kalau Allah boleh jadikan kaki hang berjalan, Allah juga boleh jadi muka hang berjalan. Nampak? Tengok, Tuhan buat berjalan. Kebetulan Tuhan buat kaki itu berjalan. Nampak tak? Tak ada. Kita berjalan sekali pun, hari ni kena ada jari tau. Tak ada jari, tak ada jalan tau. Kaki kita, 5 jari tu kalau tak ada berjalan tau. Tak boleh berdiri. Hari ni kaki kita bergantung untuk 5 jari. Nampak tak? Kaki kita duduk berjalan tu tuan-tuan, bergantung untuk 5 jari tau. 5 jari itulah yang menyebabkan kita boleh berjalan. Kau potong 5 jari tu, tak ada jalan. Nak cakap apa? Nampak tak? Betul tak? Cuba angkat 5 jari. Memang kita tak ada jalan. Kita saja kita angkat 5 jari tak berjalan. Boleh tak? Tak boleh. Kalau berjalan pun cakap jengket-jengket lah. Bila tahu dah sampai. 5 jari itulah berfungsi. Sebab tu Imam Syafi'i mewajibkan bila kita sujud, 5 jari tu kena tekan tempat sujud. Nampak tak? 5 jari tu kena tekan. Perut jari tu kena tempat sujud. Kalau tidak sujud kita tak sah. Dan mazhab Syafi'i, nampak tak? Dan mazhab Hanbali. Dua mazhab ni mewajibkan bila kita sujud, 5 jari kita kaki tu kena patah dia. Kena bagi dia lekat. Perut 5 jari tu kena lantai. Nampak tak? Tak boleh main kita letak saja ni. Dia kena patah jari-jari tu sehingga perut 5 jari tu kena lantai. Sebab 5 jari itulah yang memegang tapak kaki kita, yang memegang kaki kita untuk berjalan. Nampak tak? Hebat. Dan 5 jari itu ada hubung kait dengan jasad kita. Tekan je 5 jari. Pagi-pagi bangun, ya, cuba jengket 50 kali sudah. Kenjui nak pakai jari. Nampak tak? Tiap-tiap pagi bangun, sebelum kita nak pergi bilik ayak, kita main, kita tu dah, kita jengket dia sikit, 5 jari tu kita tekan, angkat sikit tumit, turun letak, angkat balik tumit, letak, angkat balik tumit, biar 5 jari tu kena lantai kita, buat 50 kali. InsyaAllah tuan-tuan, nampak ya? Nombor 1, kita punya akal cerdas. Akal kita cerdas sebab dia ada kait dengan kepala. Nampak tak? Awak kaki. Sebab tu bila kita sujud, dahi kita kena lantai dan kita punya jari-jari kaki juga tekan di lantai. Dia ada connection. Nampak tak? Untuk memberikan kesegaran kepada akal kita. Sunat pula lagi, sujud bagi lama sikit. Nampak tak? Sunat lagi, angkat dahi itu atas tanah. Tapi kita kapet nak buat macam mana? Tambah tu imam lagi terbaik kapet. Lemah ya? Bila sembahyang tebal-tebal tu tak kena lantai. Kita sujud tak kena tanah. Sebab mazhab Hanafi, dia kata sujud tu mau kena tanah. Sebab masjid-masjid India apa semua dia berhenti tengok, ya. Dia tak tutup kapet apa habis tu ni. Tang sujud tu dia buka bagi kena lantai. Nampak? Sebab memang itu dia Imam Ghazali sebut Ihya Ulumuddin. Dan Imam Ghazali sebut sendiri, sunat dia kata hantar dahi itu di atas tanah. Nampak tak? Bagi kena tanah, jangan lapik. Nampak tak? Supaya kita dapat earth. Kan literik kita pakai earth main daripada tanah kan. Dia dah, kita nak earth tu kena. Ni duk ada orat ni. Orat literik duk ada di kepala kita ni. Duk ada 8 orat literik di kepala kita kan. Duk bagi. Budak-budak kalau dia panas, dia cari sawan, urat elektrik itu kuat jadi sawan. Nampak? Itulah kita nak faham, ya. Maka tu kita sunat sujud bagi kena tanah.
Lah nak buat sembahyang masjid tak boleh, masjid semua pakai kapet, masjid Nabi pun kapet. Masjid Nabi pun ada kapet dah semua. Masjidil Haram pun kapet. Lah sembahyang di rumah kita, sunat, sembahyang sunat banyak-banyak di rumah. Dia tak? Sembahyang fardu buat di masjid, sembahyang sunat buat banyak-banyak di rumah, supaya dai kita ni dapat hantar ke tempat, ke lantai kita, lantai yang kosong, jangan ada lapik. Tuan-tuan buat tengok. Ya. Baca subhanallah tu bagi lebih sikit. Nampak tak? Ya. Buat 5 kali, 7 kali. Tuan-tuan boleh rasa beza je. Tengok akal kita bagaimana, pemikiran kita tu cukup segar, ya. Dan dia bawa sampai ke telinga kita, sampai ke dada kita tadi ni, ya. Segar, bugar. Memang confirm pasti. Yang kaji ni orang barat kaji. Orang barat dah kaji ni. Dia tolong habaq kat kita, nampak? Bertuah lah apa semua lah orang Islam ni lah. Dapat sujud, nampak tak? Maka tu bila kita sembahyang, sujud tu lebih. Kalau 2 rakaat kita sembahyang, sujud 4 kali. Betul tak? Rukuk 2 kali, qiyam 2 kali, duduk antara sujud 2 kali. Betul tak? Tapi sujud 4 kali. Betul tak? Itu dia. Pasal apa? Allah nak bagi nikmat ni dekat kita. Hampa jadi pada tanah, dengan tanah jugalah hampa kena rawat. Nampak tak? Hampa boleh dapat kekuatan juga daripada tanah. Nampak tak? Bukan daripada lain. Itu antara rahsia sujud tu. Biarlah bagi lama dan bagi buka. Dia kena buka. Mazhab Syafi'i pula kena buka dai tu dengan Hambali. Nampak tak? Tak boleh lapik. Kalau lapik tak sah sujud tu, apa dia? Sebab dia nak tu, dai kita tu yang terbuka, dai yang telanjang tu kena bumi. Nampak tak? Bila kita sujud, dapat kekuatan luar biasa daripada earth, daripada bumi sendiri. Nampak tak? Faham ya? Nampak rahsia dia lah. Tu, sembahyang sunat banyak-banyak di rumah. Buat lagu tu. Nampak tak? Baru ada peluang kita akan tengok. Hampa buatlah, tengok sendiri. Dan kita akan menikmati sendiri perbezaan kesihatan kita, kekuatan ingatan kita. Nampak tak? Masa tu hampa hafal lah ayat-ayat Quran, hampa senang hafal. Nampak tak? Senang masuk. Tidak? Boleh faham sebab tu Imam Bukhari bila tulis hadis, siap tulis hadis, dia akan sembahyang 2 rakaat. Dia disujud lama. Kadar sujud dia kata tadi ni sekadar membaca 25 ayat. Imam Bukhari tulis hadis. Tiap-tiap dia tulis satu hadis, dia hafal hadis tu, dia ingat hadis tu, dia pergi sujud sembahyang 2 rakaat, dia akan sujud tu sekali sujud makan masa lebih kurang 25 ayat. Masa lama dah. Nampak tak? Sebab nak kuatkan ingatannya, nak tambah masuk ingatan pula. Kemudian kita dapat hayati. Dia ada 3 akal dalam ni. Yang tu kuat lah. 3 akal. Nampak tak? Satu nak tangkap, satu nak simpan, satu nak olah. Nampak tak? Tangkap depan, simpan belakang, olah tengah. Nampak tak? Olah tengah tu turun pergi hati. Nampak tak? Nampak tu? Itu dia lah. Kita kena cari punca hakikat dia, baru kita nampak nikmat sujud tu punya penting. Maka perbanyakkanlah sujud. Maka tu para ulama, wali-wali Allah ni sembahyang sunat sampai beratus-ratus rakaat. Dia pandang nikmat tu lah. Nampak tak? Ya? Nikmat tu. Wallahu a'lam. Kita ambil sikit tu lah. Ya? Dan kita tengok taman dia kata lagi muslim. Sambung lagi. Dan jawab akan dia tadi ini, apabila kita faham di sini batal, maka kerana demikian ini sama tengah 178 sama tengah. Maka kerana demikian itulah tiada hirau oleh musannif ni maknanya ilmu Syekh Sanusi dengan dia, dan dengan jawab ini dia tertolak i'tirad pula dengan menegah mulazamah yang tersebut, kerana harus tenapi sifat yang 4 itu dan didapat segala yang baru kerana mengadakan dia itu illah atau bertabiat seperti barang yang berkata akan dia oleh tabaiyun. Tabaiyun ni siapa? Pakar physician, ahli fizik, pakar fizik, ya, ahli ilmu fizik, dia panggil tabaiyun. Nampak tak? Kita kalau sembang dengan orang yang pakar fizik ni, kita akan nampak kebesaran Allah. Nampak tak? Ya, kebesaran Allah. Ilmu fizik itu penting, ya. Orang dalam soal pembangunan kan, soal projek pembangunan apa kita dapat jabatan Pulau Pinang nak buat, ya, jambatan je jambat nak buat tu semua tu, dia kena ada kemantapan fiziknya, ilmu fizik, nak tahan, nak pegang lagu mana nampak. Kalau dulu kita tengok jabatan ni, selalunya jambat ni tiang banyak lah, ni pakai satu tiang lah, nampak ya. Ini semua fizik lah.
ya, memang seronok mengaji ilmu fizik ni, ya. Ilmu fizik ni kalau kita mengaji 3 ilmu lah kalau kita boleh mengaji, memang kita akan nampak kebesaran Allah. Pertama ilmu fizik, kedua ilmu kimia, ketiga ilmu kaji hayat, biologi. 3 ilmu ni kalau kita mengaji, tuan-tuan, kita akan nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah yang luar biasa. Nampak? Tu dia. Sebab tu ulama-ulama kita kuasai 3 ilmu ni. Ilmu fizik, ilmu kimia, chemistry, dan ilmu biologi, kaji hayat. 3 ni akan membuka rangsangan, membuka minda kita, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat. Jadi kata tabaiyun ni bahwasanya kalam musannif itu nyatakan atas batal ilah dan tabiat. Nampak? Ahli fizik pun kata apa yang dipaham oleh Mu'tazilah tu tak betul. Dia menerima juga adanya sifat, adanya kudrat. Nampak tak? Sebab macam mana nak kerja kalau tak ada tangan, macam mana berjalan kalau tidak ada kaki? Kita kena terimalah hakikat kaki tu. Betul tak? Macam mana nak melihat kalau tidak ada mata? Macam mana nak mendengar kalau tidak ada telinga? Macam mana bercakap kalau tidak ada mulut? Macam mana bernafas kalau kita tidak ada paru-paru dan dada sebagainya? Maka kita kena sabitkan sifat ma'ani. Bagi Allah tetap ada sifat ma'ani yang 7, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan kelazimannya iaitu qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Jadi 7 melazimkan yang 7. Dua-dua itu adalah sifat Allah, suatu martabat sifat, satu martabat nama. Itu dia. 7 sifat ma'ani ini martabat sifat, 7 sifat ma'ani itu martabat nama. Nampak? Ataupun ada ulama kata martabat zat. Dia. Itu kena ambil cerita lah. Nama-nama Allah 99 nama dia, tuan. Dia ada 4 martabat tu. 99 nama Allah tu yang kita baca tu, 99 nama, dia ada 4 martabat tu. Dia ada martabat sifat, dia ada martabat zat, dia ada martabat nama. Nampak? Dia ada martabat perbuatan, takwin, mencipta jadi, mengadakan. Nampak? Macam rezeki. Ar-Raziku, nama Allah kan Ar-Raziku tu. Dia martabat apa? Martabat takwin. Nampak dah? Kerja. Nampak dah? Ya. Al-Jabbar, Al-Qahar, itu martabat apa? Itu martabat zat. Itu dia. Nampak dah? Itu dia. Ya. As-Sami', Al-Basir, Al-Ilm, itu martabat apa? Martabat sifat. Nampak dah? Itu dia. Al-Wadud, Al-Mu'iz. Nampak? Itu martabat apa? Martabat nama. Itu dia. Nampak tak? Tentu nak mengaji penuh kalau kita tak faham 99 nama Allah tu. Dia ada 4 martabat tu. Bukan semua sama. Nampak tak? Waktu kita nak doa, kita kata tahu nak minta ni pakai nama apa nak minta ni? Ya Qahar. Boleh minta doa dengan Ya Qahar? Tak boleh, sebab tu Allah tak ada doa bunyi dia tu. Ya Qahar, Ya Jalal, tak ada bunyi. Nampak tak? Nampak? Ya. Sebab dia martabat zat. Dia kena sebut martabat nama. Nampak tak? Ya. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Karim. Itu martabat nama. Nampak tak? Cantik kan? Ya Salam, Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu martabat nama. Nampak? Cantik lah. Itu dah. Nak doa tu pun jangan pakai sebut nama dan doa. Kita tak faham. Macam sopalah kita nak apa-apa, nak ambil lesen, nak pergi mana? Nampak tak? Pihak mana raya? Tak kena. Nak ambil lesen, ya. Takkan kena pergi jabatan dia pejabat mana raya awak nak? Tak itu. Kena pergi kementerian dia pejabat dia sendiri tu, dia jabatan macam jabatan. Macam tu lah juga. Ya kan? Pemerintah kerajaan satu, tapi dia punya jabatan banyak, kementerian dia pun banyak. Dia tak? Bahagian ekonomi ni kementerian mana? Bahagian pertahanan ni kementerian mana? Macam tu lah nama-nama Allah 99 nama ni. Nampak tak? Dia ada martabat nama, dia ada martabat sifat, dia ada martabat zat, dia ada martabat perbuatan. Jadi kita kena faham begitulah, baru kita akan nampak jelas. Jadi tak katalah, insya-Allah kita akan sambung yang tadi ni, ya. Kita nampak ni lah, insya-Allah, ya. Jadi kata musannif, dah baca tak?
baru masuk pada, kita akan ambil pada muka 178 kata musannif Ta'ala di bawah di bawah tu. Nampak tu? Kata musannif Ta'ala itu pada muka surat 178 bulan depan. Aku qauli hadza sallallahu alaihi wa lakum akhlul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim sayyidina Muhammadin amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin. Di program kongsi mengadakan kedua